Assalamualaikum semua. Maaf sebab cikgu tadi tak dapat nak buat kelas GM seperti yang dijanjikan. Jadi cikgu record video ni untuk kamu lihat balik sama ada latihan yang telah kamu buat adakah dia betul ataupun salah. So kita akan tengoklah. Soalan yang ini adalah soalan pada muka surat 9. Tindak balas di antara larutan kalium iodida dan air bromin BR2 pada satu jarak. So, awak tengok pada 2 ni. Kamu tengok kat sini dia ada bagi kalium iodida dan air bromin. Pada satu jarak. Jadi kat sini dia dah mention siap-siap ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. Ejen penurunan di sini dia beritahu adalah larutan kalium iodida ni, Ki. Bermaksud bila dia adalah ejen apa tu dia, ejen penurunan, bermaksud dia mengalami proses pengoksidaan. Manakala yang ini adalah ejen pengoksidaan, air bromin, bermaksud dia adalah ejen pengoksidaan apa? Jadi bila ataupun prosesnya adalah proses penurunan, betul. Okay. Dan di sini dia bagi asid sulfurik sebagai larutan yang berada di tengah-tengah. Sekarang ni dia minta kamu buat setengah persamaan. Okay. Dan dia dah bagi di sini adalah ion iodida. Okay. Ion iodida dia mengalami pengoksidaan. Bila dia mengalami pengoksidaan, awak kena ingat pada perkataan anon. Okay. ANODE. Okay. Anon oxidation, so dia derma elektron. Okay. Bermaksud dia derma elektron. Okay. Elektron tu berada selepas anak panah. Okay. Manakala yang ini pula, dia akan terima elektron. So dia sebelum anak panah. Okay. Jadi kita cubalah buat kat sini. Ini adalah IE. Okay. I minus. Dia bagi I minus. Dia selepas anak panah. Awak letakkan E di sini. Selepas anak panah. Lagipun awak satu lagi awak kena ingat. Bila kat sini adalah ion bercharge negatif. Yang ni perempuan, ini pun perempuan. So perempuan dan perempuan tak boleh duduk sekali. So dia akan kita pisahkanlah sebelah sini sebab dia melepaskan elektron. Iodida dia akan menjadi iodin, molekul iodin, I2. Okay, iodin mesti kena 2, I2. Okay, dan di sini bila kat sini ada 2, kakinya ada 2, jadi kita akan darabkan dengan 2. Okay, bila 2 kat sini 2 negatif, okay, 2 darabkan dengan negatif ni, bila ada 2 perempuan, di sini pun kena letak 2 perempuan. Okay, jadi inilah setengah persamaannya. Setengah persamaan bagi iodida punya proses pengoksidaan. Manakala yang bromin daripada BR2, ion bromin, dia terima elektron kan, dia akan tambah elektron di sini. Dia akan menghasilkan ion bromida. Bromida minus kat sini. Jadi bromin ada 2 kat sini. 2, saya letak 2. 2 negatif. Sebabkan ada 2 negatif, sini pun kena ada 2 negatif. Okay. So apa yang kamu dah buat dalam setengah persamaan ni, penerangannya adalah seperti di bawah ni. Ini template dia. Macam mana cara kamu nak menerangkan apa yang sedang berlaku di sebelah sini. Okay, dan apa yang sedang berlaku di sebelah sini. Ini cek yang lain Okay, kat sini ion iodida melepaskan berapa elektron? Awak tengok kat sini lah. Okay. Awak punya persamaan kena seimbang dulu. Baru awak akan dapat ayat penerangan dengan betul. Ion iodida melepaskan 2 elektron. Elektron kena eja penuh ya. Dalam ayat kena eja penuh. Dalam persamaan memang kena buat E saja. Okay. Tapi dalam penerangan bagi 2 elektron membentuk apa? Membentuk molekul iodin. Membentuk molekul iodin dan ion iodida dioksidakan. So ada 2 poin lah di sini untuk penerangan. Manakala sebelah sini molekul bromin menerima, kita ada tambah ni menerima
Berapa elektron? Ada 2 elektron membentuk ion bromida. Ataupun awak boleh buat ion Br minus. Perkataan ion ion ni wajib tulis. Okay, dia punya jenis zarah dia wajib ditulis ion bromida. Okay, jadi molekul bromin diturunkan. Okay, so ni dua penerangan dia. Pemerhatian. Okay, pemerhatian dia awak boleh rujuk cikgu dah sertakan modul ni dalam group. Awak boleh rujuk kalium iodida asalnya adalah tidak berwarna. Dia adalah latap. Dia larutan tidak berwarna. Dia akan diturunkan kepada larutan kuning. Iodida dia berwarna kuning. Larutan kuning. Manakala yang sebelah sini daripada molekul bromin. Okay, air bromin ni berwarna perang, lapang. Lapang dia akan diturunkan menjadi kalium bromida. So dia adalah larutan tidak berwarna. Okay, jadi perubahannya ini di sebelah sini pada asalnya tidak berwarna dan akhirnya jadi warna kuning. Manakala di sebelah Q pada mulanya dia berwarna perang dan akhirnya dia menjadi larutan tidak berwarna. Okay, untuk menulis persamaan ion pula, untuk tulis persamaan ion adalah awak kena combinekan. Okay, gabungkan kedua-dua persamaan setengah ni jadikan satu persamaan. First sekali, check dulu pada bilangan elektron. Adakah bilangan elektron bagi kedua-dua setengah persamaan tu adalah sama? Okay, contohnya di sini ada 2, di sebelah sini ada 2. So dah sama. Bila dah sama, tak ada masalah, awak boleh terus potong saja. Okay, masukkan saja. Jadi cikgu dah sebutkan hari tu yang berada sebelum anak panah awak tulis saja. Contoh kat sini sebelum anak panah adalah 2I. 2 iodida, 2I minus. Okay, kemudian ini pun sebelum kan. So tambah Br2. Kemudian tambah, tak adalah 2E tadi, tak payah tambah lah. Okay, Br2. Br2. Okay, dan selepas anak panah pula adalah I2. Okay, tambah dengan 2Br minus. So inilah persamaan ion dia. Persamaan ion hanya melibatkan yang ada charge tanpa kehadiran elektron. Okay, setengah persamaan wajib ada elektron. Yang ini tak boleh ada elektron. Elektron kita dah singkirkan. Kita dah potong tadi. Okay. So, kita cuba tengok pada soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua adalah kalium manganat berasid dan juga kalium bromida ada satu jarak. Kalium manganat berasid tu adalah apa? Kalium bromida tu adalah apa? Okay, dia kena tengok kat sini. Dalam belakang ni dia punya bahannya, ion dia adalah yang ion belakang ni. Okay, kat sini ada 2, kalium bromida dan kalium manganat. Kalium manganat ni adalah ejen pengoksidaan. Dia adalah ejen pengoksidaan. Manakala kalium bromida dia adalah ejen penurunan. Awak boleh tengok dalam kotak jadual sebelum muka surat 9 pada muka surat 8 tu adanya untuk awak semak senarai ejen-ejen pengoksidaan dan penurunan. Okay, so awak tengok kat situ ada dia punya ejen-ejennya. Okay, so kita tengok pada cikgu beritahu kalium manganat tu adalah ejen pengoksidaan. Jadinya awak terus cari ataupun tuliskan di situ. Kalau ejen penurunan bermaksud dia adalah ejen pengoksidaan dia adalah ejen penurunan. Okay, so awak kena tulislah kat situ dulu dia punya ni. Ya.
Okey. So di sini yang ini adalah proses penurunan. Okey, proses penurunan ni adalah proses pengoksidaan. Okay, bila yang ni proses pengoksidaan, awak tahu dia derma elektron. Ini dia derma selepas anak panah, manakala yang ni dia akan terima elektron. Okay. Terima ni maksudnya dekat depan. Bila melepaskan dia dekat bahagian belakang. So kita masukkanlah ikut pada dia punya label dia. Ejen penurunan di sini adalah kalium bromida. Okay, so kalium bromida bahannya adalah kalium bromida. Manakala ejen pengoksidaan adalah larutan. Ini adalah larutan. Kalau tak larutan tak ada masalah sebenarnya. Kat sini awak boleh buat juga yang ni larutan helium manganat. Minta maaf ni, masa dah kan berasid. Masukkan, tuliskan dia punya nama dia. Okay, berasid. Dan proses kat sini adalah yang macam kita buat tadi lah. Penurunan dia adalah proses pengoksidaan. Tu ni full lah. Cikgu tulis untuk ringkaskan supaya boleh tengok. Ini proses penurunan. Okay, setengah persamaan bromida saja. Awak ambil bromida. Okay, dia adalah Br minus. Okay, Br minus. Tengok kat sini Br minus. Okay, ejen penurunan. Yang bromida. Ejen penurunan, tapi disebabkan di sini dia mengalami betul lah, ejen penurunan, elektronnya di sebelah sini. Okay, elektronnya di sebelah sini, so dia adalah Br2. Okay, Br2 bromid. Kemudian kita tambahkan di sini, kita nampak di sini ada 2 macam tadi lah. Okay, yang ni ada 2 Br minus. So bila yang ni ada 2 Br minus, yang ni pun ada 2 elektron. Okay, so settle untuk setengah persamaan ini. Yang ini adalah manganat. Okay, MnO4 tu. Okay, MnO4. Okay, ditambahkan dengan elektron. Okay, dia dengan 4 hidrogen. Okay, tambahkan dengan 4 hidrogen. Sorry, 8 hidrogen dan 5 elektron. Okay, dia akan menghasilkan mangan. Nah, ini panjang sikit. Okay, yang ini akan menghasilkan mangan tambah 4 air. Okay, 4 MnO4. Okay, manganat. Dia akan tambah dengan 8 ion hidrogen. Okay, dan juga 5 elektron akan menghasilkan mangan. Okay, ion mangan dan juga 4 molekul air. So, penerangan adalah apa? Macam tadi lah, awak kena bagi tahu yang ini apa? Ini adalah ion bromida. Dia apa? Melepaskan berapa elektron? 2 elektron. Okay, membentuk molekul bromin. Okay, membentuk molekul bromid. Okay, dan inference dia, inference adalah sebab. So, apa yang berlaku? Dia mengalami, awak beritahu lah, ion bromida dioksidakan. Ini adalah inference. Inference ni benda yang tersirat. Penjelasan kepada awak punya penerangan yang awak dah terangkan. Dan awak beritahu balik. Apa yang berlaku? Dioksidakan. Manakala untuk yang bawah ni pula, manganat ni pula, apa yang berlaku? Ion manganat 4. Manganat 7. Okay, ion manganat 7 menerima berapa elektron? 5 elektron membentuk ion mangan 2. Okay, ni mangan 2. Sebab mangan dan manganat dia mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. That's why awak kena buat
kurungan huruf Roman. Dalam kelas sebelum ni pun cikgu ada bagi tahu. Okay. Dan yang kat sini awak beritahulah ion manganat diturunkan. Tak nampak sebab ada buku cikgu juga kalau nak ni kan. Okay, pemerhatian kedua adalah ion bromida ni tadi kita dah beritahu dia daripada larutan tidak berwarna. Dia asalnya larutan tak berwarna tau. Bila ada perkataan helium bromida aja, dia tak ada berwarna, tapi bila dia jadi bromin, dia akan menjadi larutan perang. Dia akan turunkan, dioksidakan menjadi larutan berwarna perang. Manakala lapang. Manakala manganat pula, manganat ni warnanya awak kena ingat warna YouTube. Ungu kepada tidak berwarna. Kepada tidak berwarna itu pemerhatian dia. So kat sini perubahan warna dia first kali daripada ungu. Kemudian dia jadi tidak berwarna bila dah settle eksperimen ni. Pada akhir eksperimen manakala sebelah sini asalnya adalah larutan tidak berwarna. Bila dah settle eksperimen dia menjadi larutan perang lapang. So persamaan ion adalah awak combine macam tadi, macam cikgu sebutkan tadi. Masalah kat sini adalah bilangan elektron dia tak sama. Jadi first kali adalah awak kena samakan dulu bilangan elektron bagi kedua-duanya. Sebab kat sini ada 5. Yang sini ada 2, sebelah sini ada 5. Jadi apa yang awak kena buat adalah keseluruhan ni, setengah persamaan ni awak kena darabkan dengan 5. Manakala yang sebelah sini, yang warna apa ni? Warna biru. Sebelah sini. Fully ni semua sekali awak darabkan dengan 2. Awak darabkan dengan 2 supaya nak samakan. Akhirnya kita akan totalkan dapat semuanya sama dengan 10 elektron. Bila dah 10 elektron barulah awak boleh cancelkan elektron tu. So bila ini 2 darab 5, so dia ada 10 Br minus. Kemudian ini dah darab dengan 2. Dah darab dengan 2, so tambah dengan 2 MnO4. Tambah dengan 8 darab 2, 16 H plus. Elektron tadi kita potong kan? Sebab kita dah samakan. So yang ni darab sama dengan 5 Br2. Tambahkan dengan berapa? 2 Mn plus. Tambahkan dengan 8 H2O. Itu yang kamu dapat soalan ini. Kalau setakat yang kamu dah buat, ada atau tidak? Betul atau salah apa yang kamu dah buat? Ke tak buat langsung? Cuba buat dulu. So yang ini cikgu harap kamu dapat buat dulu. Kamu dah buat sebab cara kerjanya sama macam yang soalan tadi. Cuma kat sini dia nak namakan satu bahan yang boleh menggantikan ferrum 2 nitrat. Awak boleh rujuk dalam nota yang cikgu bagi tadi. Awak ambil lah ferrum 2 nitrat ni adalah dia mengalami pengoksidaan, so dia up to. Ejen penurunan dia akan mengalami pengoksidaan sebab dia ferrum 2, dia akan jadi ferrum 3. So dia akan mengalami pengoksidaan. Proses pengoksidaan, so dia akan derma elektron. Jadi awak ambillah mana-mana list dalam list tu yang adalah ejen penurunan untuk menggantikan larutan ferrum 2 nitrat. Kalau ada masalah dengan yang tu awak boleh rujuk pada cikgu semula. So kita tengok dulu satu soalan. Ni soalan ni sebenarnya sama macam tadi. Dia kalium manganatnya adalah dia adalah ejen pengoksidaan. So dia mengalami penurunan. So dia akan menerima elektron. Manakala untuk kalium iodida dia adalah ejen penurunan.
Dia adalah ejen penurunan dan dia mengalami proses pengoksidaan dan dia melepaskan elektron. Gallium iodida. Ini dia ejen penurunan. So kat sini cikgu dah bagi hintnya, keywordsnya. Cuba kamu selesaikan dengan merujuk pada dua penerangan awal cikgu tadi. Okay? So pemerhatian tu, tengoklah tadi ada dah contoh. Setengah bersamaan, sama. Okay, nombor pengoksidaan. Perubahan nombor pengoksidaan bagi iodin. Okay, sekarang tadi kita tahu tadi Ki, dia adalah ejen penurunan. Dia mengalami proses pengoksidaan. Okay, awak rujuk pada I je. Okay, sebab I ni, iodin ni ataupun ion iodida ni saja yang mengalami perubahan. K ni tak mengalami perubahan. Kalium tak mengalami perubahan. So iodin, dia adalah daripada, dia kan ion kan? Kadang ion, so I minus. Dia bila mengalami pengoksidaan, dia melepaskan elektron. So elektron dia duduk di sebelah sini. Okay, iodin. Kita dah rapat. Okay, dia akan menghasilkan iodin. Ni tak kisahlah letak depan belakang. So okay, misalkan duduknya selepas anak panah. Okay, dan ni adalah I2. So ni ada 2 minus. So ni dia akan jadi 2. Sekarang ni dia nak perubahan nombor pengoksidaan bagi iodin. Nombor pengoksidaan, recall balik yang minggu lepas cikgu ada terangkan. Nombor pengoksidaan awak jangan ambil nombor 2 ni. Nombor pengoksidaan kita rujuk pada charge dia. Berapa charge dia? Charge dia adalah negatif 1. So nombor pengoksidaan dia, kita tengok dulu ni negatif 1. Yang ni berapa nombor pengoksidaan dia? Kat sini ada nombor tak? Okay, kalau tak ada nombor, maksud dia pada negatif 1 kepada kosong atau sifar. So nombor pengoksidaan dia bertambah ke berkurang kat sini? Pada negatif kepada kosong. Okay, dia sedang nombor pengoksidaan dia. NP dia bertambah. NP tu nombor pengoksidaan bertambah dari negatif 1 kepada sifar. Itu dia punya nombor pengoksidaan dia. Sebab itu menegaskan lagi proses pengoksidaan dah berlaku pada iodin tadi ataupun iodida tadi. Okay, disebabkan nombor pengoksidaan dia bertambah. Okay, perubahan larutan kalium manganat, ingat kataan U, liquid. Okay, ungu kepada tidak berwarna. Okay, larutan ungu menjadi tidak berwarna. Okay, ungu kepada tidak berwarna. Cikgu bagi macam ni je lah. Okay, nyatakan jenis tidak balas yang berlaku. Okay, rujuk pada kalium manganat. So kalium manganat tindak balasnya adalah tindak balas penurunan lah. Okay, betul. Okay, tindak balas penurunan. Setengah persamaan dia yang macam kita buat tadi. Okay, MnO4 minus. Okay, tambah dengan 8H2, H plus tambah dengan 5E. Jadi mangan tambah dengan 4H. Ini dia punya setengah persamaan dia. Ini wajib ingat untuk setengah persamaan yang kan cikgu dah beritahu tu juga, setengah persamaan yang suka adalah manganat dan satu lagi adalah kalium dikromat. Okay. Dia agak panjang sikit. Yang lain dia macam biasa. Yang lain dia macam yang simple macam ni lah. Okay, yang macam ni. Simple tapi kan nanti lupa. Okay, so kita tengok pula seterusnya. Si kalium manganat berasid adalah sebagai, tadi dia mengalami proses penurunan. Okay, sebab dia menerima elektron. So dia ejen pengoksidaan. Namakan reagen lain yang boleh menggantikan. Macam cikgu sebut tadi, awak boleh rujuk senarai ejen-ejen pengoksidaan. Ambillah mana-mana. Contoh satu cikgu bagi, awak boleh ambil ibromin. Ibromin adalah contoh ejen pengoksidaan. Okay. Ibromin, iklorin. Ada beberapa list tu kan, awak boleh rujuk kat situ. Arah pengaliran elektron pada diagram.
Ingat hari tu cikgu ada lukiskan gambar dia. Okay, pada minggu lepas kita ada belajar yang untuk lukisan tu. Okay, kat mana elektron tu lalu. Okay, elektron tu mengalir ataupun bergerak kat mana pada dua larutan ni. Larutan U ni kan. Okay, so kat sini adanya tadi ejen pengoksidaan. Yang ni ada KMNO4. Dan satu lagi kita guna apa? KI tadi kan, gallium iodida. Gallium iodida tadi kita tahu dia adalah ejen penurunan. Dia adalah ejen pengoksidaan. Bila ejen pengoksidaan dia mengalami penurunan, so dia menerima elektron. Ini melepaskan elektron. Yang melepaskan elektron, dialah yang akan buatlah anak panah dia. Contoh kalau contohnya gambar rata tu terbalik, yang ini adalah KI. So awak tengoklah balik. Okay, kat sini elektron dia akan bergerak melalui wayar luar, wayar penyambung dekat luar. Okay. Tandakan pada dia punya rajah tersebut. Di luar mesti wajib pada wayar luar. Di situ elektron akan bergerak. Okay, arah pengaliran dia. Dan akhir sekali, apakah fungsi asid sulfurik cair? Asid sulfurik cair yang duduk dalam ni. Yang tengah-tengah tu. Walaupun awak tahu dia memisahkan antara dua larutan, kalau awak tulis itu sebagai fungsi dia salah, kurang tepat. Sebenarnya dia adalah untuk membenarkan ion-ion daripada dua larutan mengalir melaluinya. Ion-ion akan melalui bahagian bawah ni ataupun melalui pada asid sulfurik, manakala elektron pada wayar luar. So ini bersamalah arah pengaliran elektron. Cuba awak buat soalan sama je. Okay. Kalau kamu dapat kuasai, kamu akan dapat okey lah. Okay, so rasanya itu saja daripada cikgu hari ini. Kamu boleh rujuk dulu video ni. Maksud cikgu buat dulu. Okay, kalau tak faham kamu boleh rujuk dan cuba ulang-ulang balik. Okay, nanti cikgu akan cuba bagi yang full lah. Jawapan yang full, cuba yang ini untuk penerangan setakat sebab cikgu tak dapat nak buat. So cuba, selamat mencuba. Jangan lupa buat latihan, okay, dan hantar balik pada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.